di dalam Al-Quran dirakamkan di dalam surah Al-Isra. Surah Al-Isra ayat yang pertama. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Subhanalladzi asra bi'abdihi lailan minal masjidil harami ilal masjidil aqsa alladzi barakna haulahu linuriyahu min ayatina innahu huwas sami'ul basir. Ini ayat yang menceritakan konteks Isra, di mana kita boleh menemui ayat Al-Quran yang menceritakan konteks Mi'raj, walaupun tidak sepenuhnya peristiwa Mi'raj dalam surah An-Najm ayat 13, 14, 15 sampai 18. Walaqad ra'ahu nazlatan ukhra inda sidratil muntaha indaha jannatul ma'wa sampai ayat 18. Walaupun konteks ni disebut Rasulullah diperlihatkan oleh Allah tentang rupa asal, rupa yang asli malaikat Jibril alaihi salam yang mempunyai 600 sayap. Kali ini Rasulullah tengok Jibril bukan seperti kebiasaan, tapi kali ini Rasulullah tengok Jibril dalam rupanya yang asal, rupanya yang asli, yang mempunyai 600 sayap. Dalam Sunan An-Nasa'i, Imam An-Nasa'i meriwayatkan satu hadis berkenaan dengan rupa bentuk Jibril yang mempunyai 600 sayap ini. Di mana? Di sisi Sidratul Muntaha. Sewaktu keberadaan di Sidratul Muntaha, yang di situ terdapatnya satu syurga yang disebut syurga Al-Ma'wa. Baik. Itu ayat tentang Isra, dan An-Najm ayat tentang Mi'raj. Sekarang bila kita kembalikan Subhanalladzi asra bi'abdihi lailan, Maha suci Allah yang telah memperjalankan hambanya, yakni merujuk kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lailan, sebahagian daripada mana? Baik, daripada mana? Masjidil Haram ilal Masjidil Aqsa, daripada Masjidil Haram yang terletak di bumi Makkah Al-Mukarramah sampailah ke Masjidil Aqsa di bumi Palestin, Baitul Maqdis. Maha suci Allah yang telah memperjalankan. Ayat ni cukup jelas kalau kita mempunyai hati dan akal yang mahu berfikir. Maha suci Allah yang telah memperjalankan. Ini bermaksud perjalanan Isra dan Mi'raj Nabi bukan dengan kekuatan Nabi sendiri. Perjalanan Isra dan Mi'raj Nabi bukan dengan kudrat Nabi sendiri, tetapi perjalanan ini disokong, perjalanan ini didukung, perjalanan ini dibantu, perjalanan ini dituntun, perjalanan ini dipimpin melalui wasilah makhluk-makhluk Allah yang mulia daripada kalangan malaikat-malaikatnya, khususnya lebih menjurus kepada malaikat Jibril dan malaikat Mikail. Tetapi perjalanan ini atas ilmu dan atas kehendak Allah Subhanahu wa ta'ala. Bila kita tahu bukan dengan kuasa, bukan dengan kudrat dan keupayaan Nabi, dan dia ini ada sokongan dan dokongan daripada makhluk-makhluk Allah mulia yang lain. Dan ini dapat kita kaitkan dengan satu benda. Kita dapat kaitkan dengan satu benda tentang teori pergerakan. Dalam teori pergerakan ada konsep ruang, ada konsep waktu, dan ada konsep jarak. Ini bermaksud dalam ruang alam semesta kita ada perkara-perkara yang kita namakan sebagai material dan non-material. Material-material ini juga berbeza di antara satu material dengan material yang lain. Ada material yang lompang, ada material yang mampat, ada material yang padat. Dan material-material ini ada ruang.
Material-material ini ada pergerakan. Material-material ini juga melibatkan waktu dan jarak. Ini menunjukkan kepada kita ada material bergerak lebih laju daripada unsur material yang lain. Dan semua material ini kebiasaannya bergerak perlahan daripada kelajuan suara. Dan kelajuan suara bergerak lebih perlahan daripada kelajuan cahaya. Setakat ini dalam alam semesta kita, kelajuan yang paling cepat dicatatkan ialah kelajuan unsur cahaya. Sekarang ini dapat memaknakan kepada kita bahawa kita dapat menjarakkan satu-satu jarak, walaupun masa yang kita pakai itu adalah sama, bergantung kepada kenderaan, bentuk kenderaan dan jenis kenderaan yang bawa seseorang atau individu. Secara analogi yang mudah, tak payah pening, tak payah berbelit-belit. Kalau hari ini saya minta kepada salah seorang daripada saudara ahli jemaah yang berada di hadapan saya, analogi, saya berikan masa cuma setengah jam 30 minit untuk saudara berjalan. Saya tiup wisil, saat yang pertama sampailah 30 minit, anda berjalan, berapa kilometer yang mampu anda capai? Tak payah tepat, agak-agak aja. Setengah jam kita berjalan, agak-agak berapa kilo kita boleh capai? Berapa? Agak-agak aja, bukan nak betul pun. 2 kilo, 2 kilo. Prit. Setengah jam 2 kilo. Saya minta permintaan yang kedua, masa yang diberi sama, setengah jam, cuma kali ini bentuk dia bukan jalan, berlari. Kalau lari, dia kata, ustaz tadi baru berjalan 2 kilo, penat lah. Tak ada unsur penat. Ketepikan unsur letih, ketepikan unsur penat. Bayangkan anda sentiasa diberi tenaga. Kita double boleh, ha? Kalau jalan 2 kilo, kalau lari setengah jam, kita boleh capai jarak 4 kilo. Habis di kilometer yang keempat, saya sediakan satu kunci. Depan saya ada motor kris yang siap diisi minyak penuh. Ambil kunci ni, start motor kris, larilah kelajuan yang kamu mahu, masa sama setengah jam. Dia pun ambil kunci, start motor, prek, brum, 1214, 1214, 1214, setengah jam, agak-agak berapa kilo motor kris? Berapa? 50, letaklah 50 kilo, 1214. Habis saja di kilometer yang ke-50, berhenti. Saya bagi satu lagi kunci. Kali ini kunci kepada kereta BMW 7 Series. Minyak penuh. Dia pun masuk dalam kereta, tutup pintu, start enjin, ratahlah di highway. 2224, 2224, 2224, setengah jam, berapa kilo? Tadi 50 kilo, ngambil NW 2224, agak-agak berapa? 100 lah, 100 kilo. Kebetulan habis di kilometer yang ke 100, betul-betul depan airport bayar lepas. Ambil tiket free, naik kapal terbang Boeing 747-400. Naik 747-400, bergerak 30 minit, setengah jam, berapa ratus kilo boleh capai? Ada kata 200, ada ke 400, ikut dia lah. Maksudnya kecepatan dia lebih daripada BMW tadi, tu confirm. Kecuali enjin dia bermasalah, tu cerita lain. Turunlah di Singapura, di Changi Airport. Kebetulan ada satu lagi kapal terbang yang kita panggil Concorde, kekurangan seorang penumpang. Aku beli tiket free kat hang, naik Concorde 30 minit. Agak-agak Concorde dengan Boeing 747, mana lagi dapat kita lakukan capaian jarak. Concorde lagi jauh, berhentilah Concorde. Berhenti Concorde, betul-betul tempat kita nak naik roket Soyuz, sama dengan Syekh Muzaffar naik. Ambil, saya bayar berapa juta nak naik. Lalu terbanglah roket Soyuz 30 minit ke atas, berapa ribu kilo kan. Maksudnya di sini faham, rumusan dan analogi ni mudah, walaupun masa yang kita guna pakai sama.
Jalan setengah jam, lari setengah jam, motokris setengah jam, BMW setengah jam, Boeing setengah jam, Concorde setengah jam, Soyuz setengah jam. Tapi capaian kilometer dan jarak sama ke berbeza? Sama ke berbeza? Berbeza. Walaupun masa sama, ini menunjukkan alat ataupun material ataupun kenderaan yang bawa kita itulah yang dapat membezakan capaian jarak dan kilometer yang kita lakukan. Dengan bahasa lain, kalau tidak menjadi kesalahan, adakah Rasulullah Isra' dan Mi'raj jalan kaki? Adakah Rasulullah Isra' dan Mi'raj berlari? Adakah Rasulullah Isra' dan Mi'raj naik motokris? Adakah Rasulullah Isra' dan Mi'raj naik BMW? Adakah Rasulullah Isra' naik Boeing, naik Concorde, atau naik Soyuz? Semuanya tidak. Yang jelas, Rasulullah diberi satu jenis binatang tunggangan yang dinamakan sebagai burraq. Dan sifat burraq ini saya temui dalam satu kitab karangan Abu Abdillah An-Nas ke, kalau tak silap saya lah. Kitab tu bertajuk apa dia? Asaril Uyun fi Fununil Maghazi Wasyama'il Wasyar. Dalam tu dia sebut warna yang melatari tubuh badan burraq itu putih melata semuanya. Ini bermaksud burraq tu keseluruhannya berwarna putih, dan dia ini lebih tinggi daripada bighal, lebih rendah daripada kaldai, dan dia mempunyai sayap di kawasan belah paha tu. Bukan sayap duduk di tubuh. Gambaran dalam kitab tu sayap duduk di paha belakang tu. Dan setiap kali langkahannya dia mampu bergerak sejauh mata memandang. Apapun gambaran tentang burraq, banyak kita akan dapati daripada sabdaan hadis-hadis Nabi Muhammad, sama ada di dalam kedua-dua sahih ataupun sunan-sunan imam hadis yang lain.